Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Anak-anak yang dikasihi, hari ini kita akan menyambung pembelajaran pendidikan Islam bahagian sirah unit 2 yang bertajuk Meneladani Sifat Tabligh. Anak-anak boleh merujuk buku teks muka surat 108. Anak-anak ingat tak sifat wajib bagi Rasul? Ada 4 kan? Salah satunya ialah tabligh. Apakah yang dimaksudkan dengan tabligh? Tabligh bermaksud menyampaikan. Tabligh merupakan salah satu sifat wajib para Nabi alaihimussalatu wassalam. Mereka menyampaikan wahyu yang diterima daripada Allah Subhanahu wa taala kepada umat mereka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gigih berdakwah menyampaikan ajaran Islam walaupun menerima tentangan hebat kaum musyrikin. Sebagai umat Islam, kita bertanggungjawab menyampaikan ajaran Islam kepada orang lain. Sekarang, mari kita perhati dan baca perbualan antara Siti dan ayahnya pada muka surat 109. Ayah, saya akan beritahu adik tentang sifat tabligh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Ustaz beritahu tadi. Bagus Siti, kamu juga meneladani sifat tabligh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menyampaikan ajaran Islam kepada yang lain. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada umatnya, "Ballighu anni walau ayatan." Rawahul Bukhari. Maksudnya, sampaikan daripadaku walaupun sepotong ayat. Riwayat Al-Bukhari. Seterusnya, kita akan baca pula kisah keunggulan sifat tabligh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada muka surat 110 dan 111. Pertama, dakwah secara rahsia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memulakan dakwah kepada orang yang rapat dengan baginda setelah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Khadijah binti Khuwailid, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Talib dan Zaid bin Harithah radhiyallahu anhum memeluk Islam. Okey, apakah cabarannya? Ada yang tidak menerima dakwah baginda termasuk Abu Talib, bapa saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, apakah tindakan Nabi Muhammad? Baginda amanah memikul tanggungjawab bertabligh, tidak putus asa. Kedua, peristiwa di Bukit Safa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ke Bukit Safa menyeru penduduk Mekah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah cabaran yang baginda hadapi? Kaum musyrikin marah, mencaci, menghina dan memulau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga. Abu Lahab, bapa saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
selalu menyakiti baginda. Kemudian, apakah tindakan Nabi Muhammad SAW? Baginda sangat sabar dan tenang menghadapi cabaran, merancang strategi dakwah yang lebih meluas. Ketiga, peristiwa di Taif. Semasa di Taif, baginda berdakwah menyampaikan ajaran Islam. Apakah cabaran yang baginda hadapi? Baginda diejek, dihina dan dilontar batu sehingga cedera dan berdarah. Apakah tindakan Nabi Muhammad setelah itu? Baginda semakin cekal berdakwah dan tidak membalas dengan kekerasan. Keempat, berdakwah dengan penulisan. Baginda mengutus surat menyampaikan ajaran Islam kepada raja dan pemimpin negara seperti Raja Rom, Habsyah, Parsi dan Mesir. Apakah pula cabaran yang Rasulullah hadapi? Sebahagian besar menolak dan menentang ajaran Islam. Ada yang mengancam memerangi umat Islam. Tindakan Nabi Muhammad SAW. Tugas dakwah diteruskan dan negara Madinah diperkukuh. Seterusnya, kepentingan Nabi Muhammad SAW bersifat tabligh. Pertama, ajaran Islam tersebar luas. Kedua, semakin banyak meninggalkan penyembahan berhala. Ketiga, akhlak mulia diamalkan dalam kehidupan. Dan yang keempat, amalan jahiliah seperti menilik nasib dihapuskan. Dan rumusan, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW hendaklah meneruskan tugas dakwah agar ajaran Islam terus tersebar dan dapat diamalkan. Semoga kita sama-sama dapat meneladani dan mengamalkan sifat tabligh yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW di dalam kehidupan seharian kita, insya-Allah. Semoga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.